Yang pertama ialah berhubung dengan peranan kita tentang Masjidil Aqsa. Saya ingin menyebut satu hal yang mungkin cerita Aqsa ni telah lama kita sebut. Sejak berpuluh tahun lamanya orang Arab gagal untuk menyelesaikan masalah ini, dan saban tahun, bahkan orang Arab saban tahun mereka semakin hari semakin kendur pendirian mereka berhubung dengan tanah-tanah orang Islam yang telah ditawan. Kita pada hari ini bukan saja ada masalah Aqsa, kita juga ada masalah yang membabitkan bumi Palestin di Darfah Gharbiyah, di tebing barat, dan juga di Gaza. Kita juga ada masalah di Syria. Kita juga ada masalah di Iraq, dan kita ada masalah yang telah melanda dunia Islam keseluruhannya. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan sejak dahulu, oleh kerana bumi Aqsa itu, bumi Palestin itu secara umumnya ialah bumi yang menjadi satu pertikaian di antara banyak puak. Seolah-olah saya masih ingat ketika berada di Jordan, masyaikh al-mufassirin di Jordan menyatakan seolah-olah isyarat Allah apabila menjadikan suratul Isra berada di tengah-tengah surah di dalam Al-Quran, seakan-akan itulah masalah yang paling tengah yang akan menjadi satu polemik ataupun pertikaian yang tanpa hentinya di kalangan manusia ini. Kita mungkin boleh menyebut tentang apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada tarikh yang lepas dengan segala kebanggaannya. Kemudian apa yang berlaku pada Aqsa, dan kemudian tindakan yang telah diambil oleh Syekh, tindakan yang telah diambil oleh As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan sebelum itu daripada langkah-langkah yang diambil oleh Nuruddin Az-Zinki yang merupakan tokoh-tokoh besar di dalam politik Islam yang telah membolehkan kembalinya Aqsa ke tangan orang Islam. Kemudian kita berlaku dengan berbagai-bagai peristiwa. Orang Islam pernah dibunuh lebih daripada 70,000 orang di sekitar Masjid Aqsa, yang menyebabkan para penyair menulis syair-syair yang menyedihkan. Mazajna dima'ana bidumu'i sawajimi, dan kita telah darah-darah yang telah mengalir di keliling Al-Aqsa. Ini adalah peristiwa yang besar yang kemudian pada zaman Turki Osmaniyah, di samping apa yang kelemahan yang ada pada Turki pada hujung-hujung pemerintahannya, tetapi kita melihat bagaimana tegasnya pendirian Sultan Abdul Hamid daripada Turki Osmaniyah yang mempertahankan Al-Aqsa. Ini semua banyak jika nak disebut dalam rangkaian sejarah. Tetapi dasarnya yang disebut oleh Al-Quran kepada kita ialah wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal musta'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Mengapa kamu tidak berperang pada jalan Allah, sedangkan orang-orang yang tertindas daripada wanita, kanak-kanak, yang menyatakan wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri yang penduduknya berlaku zalim kepada kami, jadikanlah untuk sisi kami dari sisimu penolong, jadikan untuk kami di sisimu pelindung. Para ulama seperti Al-Jassas, ulama-ulama tafsir khususnya menafsirkan tentang ayatul ahkam dalam Al-Quran, mereka menyatakan ini adalah merupakan ayat yang menuntut orang Islam menyelamatkan bumi orang Islam yang lain. Sehingga mereka menyebut jika satu bumi orang Islam itu ditawan, dimasuki oleh musuh, tidak boleh diselamatkan melainkan dengan digembelingkan seluruh tenaga orang Islam, digembelingkan seluruh tenaga orang Islam. Betapa bermaruahnya orang Islam. Tapi hari ini kita tahu bahawasanya Masjid Al-Aqsa, persidangan demi persidangan sejak dahulu, yang miskin telah menjadi kaya, berapa ramai orang luar yang mendapat manfaat daripada persidangan, duduk di hotel, daripada permainan politik. Tapi Palestin makin hari makin terdesak dan tidak nampak jalan penyelesaiannya yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Saya melihat banyak sebab. Salah satu sebab yang utama ialah kita mungkin ada suara-suara yang menyebut Palestin ialah isu umat, seperti yang kita sebut pada malam ini. Tetapi jika kita lihat apa yang berlaku dalam percaturan di Medan, umat Islam
khususnya di kalangan bangsa Arab. Kadang-kadang saya sebut hal ini ketika saya dalam muktamar berhubung Palestin di Istanbul, apabila saya dijemput berucap di sana. Saya menyebut hal yang sama. Kita telah jadi orang Arab, cuba sebahagiannya jadikan isu ini ialah isu Arab. Ada yang cuba melihat jalan penyelesaiannya ialah di tangan Amerika, di tangan kuasa-kuasa barat. Sebab itu maka dengan rendah dirinya, itu satu hal kita tidak dapat menemui penyelesaian. Bahkan sikap tidak bertanggungjawab orang Islam itu sendiri kepada umatnya. Kita lihat negeri-negeri yang bersempadan dengan Palestin. Kita lihat Mesir umpamanya, dengan segala institusi agama yang berada dalamnya. Mesir lah negeri pada sekarang ini. Saya pernah masuk ke Aqsa, saya pernah masuk ke Gaza semasa pemerintah yang lepas. Saya cakap tentang Gaza. Gaza umpamanya yang merupakan Palestin, sebahagian daripada Palestin. Mesir adalah negeri yang berhubungan dengan Gaza. Mesir lah yang mengambil tindakan-tindakan yang telah menyebabkan umat Islam di Gaza menjadi begitu sempit. Di negara-negara orang Islam yang sendiri, Jordan mungkin sebuah negara yang banyak menolong, tapi dia tidak kuat dari segi persenjataan umpamanya. Syria, apa yang berlaku kepada Syria. Dan inilah umat Islam, sedangkan mungkin hari ini kita kata setelah berlaku kacau bilau dalam negara orang Islam, lebih terdesak keadaan umat Islam di Palestin. Tapi sebelum berlaku kacau bilau, ketika kerajaan Syria masih kuat, kerajaan-kerajaan Arab yang berada di sekeliling sempadan Palestin, mereka tidak mampu untuk menolong saudara mereka sendiri. Mereka hanya menjadikan isu Palestin itu sebagai isu persidangan yang boleh diangkat untuk sebahagian mereka memenangkan politik mereka. Tetapi umat Islam di Palestin tidak selesai masalahnya. Bahkan negara-negara orang Islam sendiri, kalau kita lihat di Malaysia, kita ada orang Palestin, alhamdulillah, sejak dahulu, bukan sekarang, sejak dahulu lagi. Kita ada di UIA, ada apa. Itu pun kita begitu jauh. Saya pernah ke Gaza dan berucap dalam perhimpunan mereka. Saya menyatakan orang Malaysia ni sayang kepada Palestin ni. Daripada jauh mereka pakai baju orang Palestin. Mereka angkat bendera Palestin. Pasal orang Malaysia ni orang Melayu. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu di Kurdi, dia bukan Arab. Tapi begitu dia sudah merge, dia sudah bercampur dengan persekitaran Arab yang ada ketika itu. Tapi orang Melayu ni jauh, orang Indonesia jauh, orang-orang di negara-negara lain yang jauh, tapi hati mereka bersama dengan rakyat Palestin. Kerana umat ini masih lagi ada kecintaan. Umat ini adalah umat yang masih hidup. Tetapi duka cita, pemimpin-pemimpin umat ini sudah tidak mampu untuk menunaikan misi mereka sebagai kepimpinan umat. Orang-orang Arab, mereka gagal untuk menunaikan peranan mereka. Balik kepada diri kita sekarang ini. Kita tidak mahu OIC sekadar menjadikan ini persidangan Palestin, isu Palestin untuk diangkat. Bahkan mereka pun dah tak angkat dah banyak sangat sekarang. Jika kita tengok apa yang berlaku di Emirat Arab Bersatu sekarang ni, dahsyat. Bagaimana proses normalisasi ataupun tatbi' ataupun mereka untuk mereka menghubungkan diri mereka dengan Israel sehingga mereka melupakan Palestin. Ada pemimpin-pemimpin Arab yang membuat ucapan bahawasanya rakyat Palestin yang menentang Israel adalah pengganas. Inilah satu benda yang mesti kita selesaikan, bukan masalah musuh hakikatnya. Masalah yang kita hadapi ialah masalah diri kita sendiri, umat Islam. Kita menjadi umat yang sudah gagal untuk menunaikan tanggungjawab sebagai satu umat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan ke atas kita untuk tolong menolong antara satu sama lain. Umar bin Khattab tadi, saudara Fathul Bari, Dr. Fathul Bari telah sebut tadi tentang Umar bin Khattab. Dan itulah misi yang Umar buat, sebut ketika membuka Masjidil Aqsa. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak menyebut ucapan Umar, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falamma nabtaghil 'izzata bighairi ma a'azzana Allah, azallana Allah." Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah. Kita perlu menjadikan isu Al-Aqsa ialah isu umat Islam.
Perjuangan kita ialah perjuangan umat Islam. Tidak mengapa untuk kita bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain di peringkat antarabangsa. Jika kita selamatkan Aqsa, kita selamatkan Palestin, kita selamatkan Muslim dan Kristian, siapa saja yang berada di dalamnya. Tetapi tanggungjawab ini ialah tanggungjawab agama. Kerana menjadikan ia tanggungjawab bangsa, perkauman Arab telah tidak dapat menyelesaikan sejak sekian lama. Menjadikan ia sekadar tanggungjawab kemanusiaan, kita akan menyerahkan kepada bangsa-bangsa bersatu yang kurang memperdulikan kita. Tanggungjawab kita ialah tanggungjawab mengembalikan ruh umat Islam, bahawasanya kita umat Islam mesti mengingati saudara-saudara kita. Al-Muslim akhul Muslim, la yudlimuhu wa la yuslimuhu, la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Muslim adalah saudara orang Muslim. Dia tidak akan menzalimi orang Muslim dan tidak akan menyerahkan orang Muslim ke dalam kepada pihak yang lain. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Sesiapa dalam menunaikan hajat saudaranya, Allah menunaikan hajatnya. Maka demikian itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kekuatan kita umat Islam untuk menyedari isu Palestin bukanlah isu pada musim Isra dan Mi'raj. Isu Palestin bukanlah isu untuk dijadikan satu pentas politik, mengaut undi dan sokongan. Isu Palestin dan isu semua bumi umat Islam yang ditawan, wanita-wanita dan kanak-kanak, orang-orang lelaki yang diseksa dan dizalimi, sama ada di Myanmar ataupun di India ataupun di China ataupun juga di wilayah-wilayah Arab, hatta di Palestin, yang kita perkatakan hari ini adalah tanggungjawab yang kita bimbang apabila Allah Subhanahu wa taala bertanya kita nanti pada hari akhirat. Kita tidak dapat menjawabnya jika sekiranya kita menganggap ia bukanlah kaitan dengan kita. Allah akan mungkin menguji kita jika sekiranya kita tidak melakukan sesuatu. Kita lihatlah orang Arab yang dahulunya tidak mempedulikan Palestin, akhirnya masalah yang sama hadir ke bumi mereka. Lihat apa yang berlaku pada Syria, apa yang berlaku pada Iraq. Satu demi satu bumi orang Islam menghadapi masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengangkat isu Palestin ini, menyelesaikannya pada kacamata umat Islam, berhimpun atas semangat agama, atas semangat dan dengan semangat Islam yang syumul itu, kita menyelamatkan semua pihak insya-Allah. Aqsa adalah bumi kita. Aqsa adalah tanah, Aqsa adalah tempat Mi'raj Nabi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda pergi ke sana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ke langit daripadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.